Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah SWT kerana Pak Haji dapat bersama-sama lagi dengan bapa, ibu, tuan, puan dalam kuliah yang kita pelajari pada hari ini. Masya Allah ya, dalam perbincangan hari ini sangat menarik, iaitu kita membicarakan tentang jantung ya. Jantung ni kalaulah jantung ni rosak, habislah kita. Kerana jantung diciptakan Allah terus bekerja. Sejak hari pertama jantung tu dihidupkan, dia macam mesin lah. Kalau dia berhenti, matilah kita. Jadi oleh sebab itu, jantung ni penting sekali. Dan 50% kematian di Malaysia ialah kerana serangan jantung ataupun stroke. Atau kita panggil penyakit kardiovaskular. Kardio tu jantung. Kalau otak, cerebrovaskular. Itu dia antaranya. Baik. Jadi sakit jantung ini yang Pak Haji nak ceritakan di sini, bahawa dia berlaku ini non-stop, terus menerus. Apakah salah makanan ke? Apakah salah tak ambil herba ke? Apakah salah kita tidak ada riadah ke? Banyak faktor-faktor yang menyebabkannya. Daripada graf yang Pak Haji lihat itu terus meningkat. Ya, bergaris lurus dengan pertambahan orang. Ya, sudah mesti tambah orang ramai lagi, maka ramai lagi yang kena sakit jantung. Ya, dia tak jadi begitu, tetapi dia jadi semakin bertambah. Pertambahan manusia di atas muka bumi ini, ya, pertambahan sakit jantung tu jauh lebih tinggi. Itu keturunan dia. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Oleh sebab itu, maka cuba kita fahamkan sikit tentang sakit jantung ni. Yang paling bahaya dia orang yang isap rokok lah. Paling bahaya. Kalau dia masa muda, dia belum ada sakit apa, dia memang dia tak akan rasa apa-apa isap rokok. Ya, kalau Pak Haji bagi nasihat macam ni, ketawa saja dia. Saya isap rokok tak ada rasa apa-apa sebagainya. Betul. Ketika belum sampai masalahnya. Kalau sudah sampai masalahnya, ada darah tinggi, ada kolesterol, masa itu barulah merokok itu dia jadi sangat-sangat bahaya. Itu adalah di antaranya. Baik, jadi sebab itu rekod yang kita lihat orang yang kena masalah jantung dan stroke ni kebanyakan ialah orang yang isap rokok. Ya, jadi rokok tu menghabiskan wang, menguraskan wang kita, tidak ada manfaatnya pada kita. Tinggalkanlah. Ya, tinggalkan saja. Simpan wang tu, pergi ke Mekah, ya, insya-Allah. Baik, kalau begitu, faktor yang kedua ialah faktor hipertensi, tekanan darah tinggi, tak mau turun. Makanannya, boleh kita katakan kalau garamnya, apakah makanan-makanan yang ada pada hari ini, makanan-makanan penyedap makanan, bahan-bahan aditif yang dimasukkan di situ, ya Allah, membinasakan sistem tubuh badan kita, menyebabkan hipertensi. Kalau kita duduk macam ni, kita bangun gelap saja, itu hipertensi lah tu. Begitu ya. Kalau begitu kita tengok kebah-kebah di ujung jari, itu mula dah petanda sebagainya. Umur 35 ke bawah, insya-Allah dia tak rasa. 35 hingga 40 dah mula rasa sikit-sikit. 40 ke atas dah mula tunjuk simptom. Itu yang berlaku ya. Dan jadi oleh sebab itulah banyak ya, antaranya ialah kita boleh sebut kata boleh terjadi kerana kita ni tak aktif ya. Kadang-kadang kita ni fizikal kita ni, kita jadi makan tidur. Itu pun boleh jadikan seseorang itu jadi obesity, gemuk. Jadi gemuk. Jadi oleh sebab itu maka kita kena ada riadah. Dan menurut WHO ada satu buah yang sangat istimewa untuk mencegah daripada obesiti ini dan selamat, tak rosak hati, tak rosak liver kita. Buah apa itu? Garcinia. Sudah Pak Haji keluarkan ada satu produk namanya namanya asam slim. Ya, jadi asam slim ini, jadi kita boleh tengok asam slim, iaitu daripada pokok Garcinia, buah Garcinia ini, ambil dia satu hiris saja, masuk ke dalam
gelas begini, tuang air panas, tutup dia. Setelah air panas tutup dia begitu. Nanti bila kita dia sudah dingin ataupun hangat-hangat kuku, kita minum tu sebagainya. Dia akan memberikan kesan kepada otak kita, ya, di mana bahan tersebut itu dipanggilkan hydroxycitric acid. Hydroxycitric acid itu ada dalam buah Garcinia. Kalau kita kat Malaysia buah apa? Asam glugur. Ya, asam glugur itu Pak Haji bagi namakan asam slim. Bukan buah asam tu slim, asam tu gemuk, asam tu pun bulat saja, tapi bila ambil jadi slim. Bila kita ambil gitu, maka hydroxycitric acid ni akan memberikan rangsangan di acetyl-CoA di kepala ini, menyebabkan kita tak boleh makan banyak, rasa kenyang, nak makan tak boleh, kenyang. Sama seperti orang ambil minyak zaitun, dia tak boleh ambil dah makanan berminyak, dia tak boleh ambil makanan yang kolesterol sebab dia imbang. Itulah sebabnya. Jadi lama-lama dia tak boleh makan banyak, jadi dia kenyang. Bila dia kenyang cepat itu, dia akan jadi, tubuh jualannya itu jadi slim, asam slim. Yang kedua, dia membakar lemak-lemak di dalam tubuh badan seseorang itu. Dan dia tak rosak. Selalunya kalau ubat slim ni, dia ganggu hati, kerja hati. Banyak yang Pak Haji dah lihat, lepas makan ubat untuk slim, kena demam kuning, rosak hati, meninggal. Kerana nak slim, punya cerita nak slim, akhirnya meninggal. Sebab apa? Sebab nak slim, makan ubat-ubat untuk kuruskan badan. Oleh sebab itu WHO kata yang paling selamat ialah hydroxycitric acid, HCA. Hydroxycitric acid ada dalam buah Garcinia. Jadi oleh sebab itu ada dalam produk kita Stoma K, ya, Stoma K. Itu juga kita keluarkan. Tapi asam slim ni yang pure, yang original, minum terus insya-Allah. Itu adalah di antaranya. Begitu juga yang menyebabkan diabetes. Jadi asam slim ini dia boleh turunkan tekanan darah tinggi, dia turunkan gula. Itu istimewanya. Ya, dia bukan hanya untuk obesiti, dia turunkan gula. Dia mempunyai kadar antioksidan yang tinggi. Bila dikatakan kadar antioksidan yang tinggi, menandakan bahawa kalau luka tak mau sembuh, minumlah air asam slim, dia akan sembuh dengan izin Allah. Ada orang dah tanya, berapa harganya Pak Haji? Berapa harganya? Ya, harganya murah saja, tak sampai RM20. Jadi begini, organik lagi. Pak Haji mengumpulkan di kampung-kampung di sini, orang kampung ni banyak asam slim ni. Jadi mereka potong organik lagi, Pak Haji kumpulkan buat untuk digunakan manfaatnya untuk orang ramai, ya. Itu di antaranya. Baik. Pak Haji juga nak sebutkan di sini bahawa obesiti ini di kalangan penduduk di Asia Tenggara nombor 1 paling tinggi kadar obesitinya, iaitu 44.5% penduduknya obesiti Malaysia. Malaysia berhadapan dengan serangan, bukan serangan yang lain, tapi serangan sakit jantung. Ya, tak sempat berperang sudah kena sakit jantung. Ya, jadi oleh sebab itu maka orang Malaysia kena awas, jangan sampai obes. Tengok Pak Haji ni tak obes. Bukanlah tak obes juga. Jadi kita pun kena jangan jadi obes sangat, jangan jadi gemuk. Ya. Baik, sebab apa orang jadi gemuk? Ada dua sebab tu. Yang pertama, dia stres. Orang ada dua jenis. Bila dia stres, maka dia makan banyak. Satu jenis, satu kumpulan. Satu kumpulan lagi, kalau stres dia tak mau makan. Yang makan banyak ni dia jadi makin gemuk. Dia kata kalau nak binasalah, dia kata. Sudah dia kecewa misalnya, katalah begitulah. Ya, lantaran kecewa lah, konon-kononnya kecewa, cinta lah kata. Kerana kecewa tu dia makan. Dia tak hiraukan lagi badan dia tu. Badannya seperti dipompa, dipam dan sebagainya. Itu satu. Ada satu lagi yang bila kecewa dia tak mau makan, dia jadi kurus. Macam pokok yang orang panggil pokok janda merana tu. Dia kurus
Sebab apa? Jadi jenis dia macam tu. Tetapi tak mau makan pun tak elok, makan banyak pun tak elok. Jadi kita kena ambil asam slim. Itu dia antaranya. Orang Malaysia yang duduk nombor 1. Nombor 2 yang obes ini, ini nombor 2, dimenangi oleh Thailand 32.2%. Nombor 3 dimenangi oleh Singapura 30.2%. Nombor berapa lagi? Nombor 3, nombor 4 orang Filipin 26.5%. Nombor 4. Subhanallah. Nombor 5 mana ya? Nombor 5. Nombor 5 ialah Indonesia. Masya Allah, terbaik. Tahniah pada orang Indonesia yang tak obes. Jadi macam mana kalau orang Indonesia yang obes? Ya tak apa, jadikan tak obes saja. Ya itu tahniah lah juga. Baik, yang kedua, yang keenam, yang keenam yang tak obes di sini ialah orang-orang Myanmar. Myanmar 18.4% saja yang obes daripada penduduknya. Dan kalau kita tengok orang di mana lagi iaitu orang di Laos 13.3% saja. Tapi kalau kita tengok orang Kemboja, hanya 12.1% saja yang obes. Orang Kemboja. Tahniah orang Kemboja, Ustaz Mak Kemboja. Tahniah. Ya, Masya Allah. Dan yang terbaik ialah orang Vietnam, 10.2% saja. Yang terbaik di Asia Tenggara ini orang Vietnam. 10.2% saja. Jadi apa yang Pak Cik nak sebutkan sini, bahawa obesity itu salah satu yang menyebabkan masalah pada jantung dan juga boleh menyebabkan stroke. Jadi oleh sebab itulah maka kita kena lihat darah tinggi misalnya. Hari ni Pak Cik dah buat dah. Darah tinggi ni kalau kita bagi cara makan, boleh ambil banyak, mengkudu boleh ambil, bawang lanang boleh ambil, bawang putih boleh ambil untuk ubat. Tapi dia masuk ke mana? Dia masuk ke perut. Tetapi ubat untuk orang yang ada darah tinggi ini di kepala. Jadi tunggulah dia diserap, dibawa dalam darah, alisin dan sebagainya, dibawa ke kepala. Lambat. Tapi yang paling cepat, spray saja di atas kepala. Boleh masuk ke? Masuk pintu di atas kepala DU21. Orang yang ada masalah darah tinggi ni, sakit di dua bahu ni, sakit kram, nak begitu, sakit. Tambah nak angkat, kadang-kadang tak boleh. Sakit lengan, diikuti dengan sakit lengan. Kalau dia pergi cek, doktor kata tak ada tekanan darah tinggi, tidak ada. Betul. Dia bermula dengan darah kental. Sakit sini darah kental, sakit sini darah kental, sakit lengan darah kental. Itu sakit itu kerana darah kental. Maka akibat pada darah kental itulah akan jadi pecah pembuluh darah. Boleh jadi pecahnya di dalam otak, jadi stroke, boleh jadi serangan di jantung, angina pectoris, dan akhirnya serangan kardiovaskular, ya, serangan apa kita panggil corona. Jadi itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka bagaimana cara kita merawat untuk sakit jantung ini. Itu yang Pak Ji nak sebutkan dekat sini ni. Yang pertama sekali ialah darah tinggi kena jaga. Ya, darah tinggi. Macam mana nak jaga darah tinggi supaya jangan jadi tinggi? Kita terpaksa guna stroke spray. Ini pun ada orang petikar juga, dia kata, Pak Haji, saya bukan stroke, kenapa nak suruh saya spray di atas bala ini dengan stroke spray? Itu nama istilahnya. Mungkin kita perlu fikir tukar nama lain saja kalau itu disalah artikan. Tapi itu sebenarnya, ya, sebenarnya. Sebab itu darah semua itu akan berkumpul, beku di atas DU21. Sebab itu kena bekam. Kalau kita tak biasa bekam, kita spray dengan itu supaya dia pecah darah beku yang ada di atas kepala kita itu. Itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka kita kena ingat, ya, bila kita katakan penyakit kardiovaskular ini ialah dia tentang blood circulation, peredaran. Ya, dia terlibat dengan pembuluh darah dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka kita kena berhati-hati, ya, dengan
serangan penyakit kardiovaskular ini. Baik. Hari ni Pak Haji nak bagi tahu ada dua rahsia yang sangat penting untuk orang yang ada masalah jantung. Tulis ya, ambil buku, tulis betul-betul, tulis. Pertama sekali menggunakan bunga raya. Bunga raya, Hibiscus rosa sinensis, bukan Hibiscus sabdarifa. Kalau Hibiscus sabdarifa itu adalah rosella atau roselle. Kalau Hibiscus rosa sinensis itu bunga raya, bunga kebangsaan negara Malaysia, bunga raya. Jadi oleh sebab itu, maka bunga raya tersebut kebiasaannya dibuat shampoo untuk kepala, untuk hitamkan dan mengelakkan daripada gugur. Oleh sebab itu HPA satu masa dulu ada shampoo Rosa S, bukan rusa. Bukan shampoo rusa, bukan kita tangkap rusa kita buat shampoo, bukan. Rosa, Rosa S. Rosa itu ialah bunga raya. Itu dia di antaranya. Baik, kelebihan bunga raya ini, tulis dulu ya. Yang pertama untuk demam, bagus sekali untuk demam. Yang kedua sembelit. Yang ketiga apa dia? Untuk orang darah tinggi. Jadi di mana orang darah tinggi ni yang letih, lemah, lesu, lolai, bagikan bunga raya. Bunga raya. Macam mana cara nak buat? Sebentar lagi Pak Haji tunjuk. Dan begitu juga orang yang ada masalah obesiti. Ambil bunga raya ni, ya, iaitu hari pertama kita ambil 7 kuntum bunganya. 7 bunganya itu masuk ke sini, tuang air panas, tutup. Kalau yang jenis daun, jenis bunga, tak perlu rebus pun tak mengapa. Ya, perlu buat blender pun boleh, tapi lendir sangat. Itu susah nak minum. Jadi bab kita tutup, kita minum. Hari yang pertama waktu pagi. Hari yang kedua 5 kuntum. Hari yang ketiga 3 kuntum. Masukkan dalam segelas, tuang air panas, minum. Bila dia suam, dia agak sedikit boleh minum, kita minum. Minum 3 hari berturut-turut. Dalam masa yang sama, jangan lupa cari 3 jantung pisang. 3 jantung pisang, di mana kita bakar ketiga-tiga jantung tersebut dan kita buang. Selepas kita bakar tu, buang. Ambil yang tengah besar jari jempol tu, makan. Waktu pagi 1, waktu petang 1, waktu malam 1. Jadi 3 itu diambil pada 1 hari. InsyaAllah dia flush habis. Plak yang terlekat di dalam jantung kita habis, hilang dengan sembuh dengan izin Allah. Itu penting sekali. Dan begitu juga bunga raya ini dia menghilangkan sembelit, ya. Pak Yupa sebut tadi sembelit. Ya, kalau Pak dah sebut dah, ya jangan lupa sembelit. Dan obesiti ini yang paling utama untuk hilangkan obesiti. Baik. Nah, satu lagi yang Pak Haji nak sebutkan ialah bila kita menggunakan bunga raya ini, sebab tu bunga raya kita perhatikan dia warna merah kan. Warna merah itu ialah jantung. Itu blood circulation lah. Cara kita mana. Rosella boleh, tapi ini perawatan menggunakan bunga raya. Sangat-sangat baik. Jadi kita minum air bunga. Minum air bunga. Air bunga ros. Bagus tak? Bagus. Air bunga ros merah. Sekuntum mawar merah. Jadi kalau orang kata sekuntum mawar merah, sekuntum mawar merah tu ialah untuk sakit jantung. Macam juga orang kata sedangkan lidah lagi tergigit, sakit jantung. Bila sakit jantung, lidah dia akan pergi ke kiri, maka tergigit. Sekuntum mawar merah untuk orang sakit jantung. Jadi mawar boleh guna juga. Selain pada bunga raya, mawar itu baik untuk rawatan jantung sebagainya. Jadi subhanallah, kita sudah menemui beberapa formula untuk sakit jantung. Dan ada yang Pak Haji keluarkan satu produk namanya jantung hati. Jantung hati. Satu botol tu hanya 10 saja. Ambil cukup 3 kapsul hingga 10 kapsul. Ambil setiap malam 1 saja. Lepas itu mesti minum minyak zaitun
Palestin. Nanti malam tu panas sekali badan kita, dia flush keluar habis. Itulah cara supaya arteriosklerosis itu terbuka. Tak perlu buat operation, tak perlu. Operation itu menyakitkan saja. Kalau sudah kita rawat ini sembuh, bukanlah berartinya Pak Haji melarang kita guna, bukan. Jangan salah faham. Pak Haji nak ceritakan bahawa mulakan ini dulu. Yang mudah-mudah, yang minum-minum, makanan-makanan yang enak-enak dulu. Guna jantung hati bersama dengan minyak zaitun. Itu adalah antaranya. Kemudian Pak Haji nak sebutkan bahawa orang yang ada masalah sakit jantung ini, dia akan pergi dengan sejajarnya usia. Usia tu dia cepat marah. Memang siapa pun bila usia dia menganjak kepada tua, dia akan jadi cepat marah. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang boleh kita ambil? Yang pertama Pak nak sebutkan, jantung ni sama juga orang luka terbakar, sama juga dengan orang yang rosak ginjal, sama juga dengan orang kanser. Kenapa mereka merawat, ketika herbalis merawat orang-orang sakit ni, kenapa tak sembuh? Kalau dengar daripada Pak Haji cakap ni mudah saja sembuhnya, macam seolah begitu mudah saja. Kenapa kami cuba tak sembuh? Kesalahannya satu, kalau tak bagi haruan albumin, tak ada albumin, tak boleh. Tak boleh. Kita nak sampai bantuan kepada orang yang sedang duduk, ya, orang yang sedang berada terkepung di dalam banjir, duduk di atas bumbung rumahnya. Kita nak tolong dia. Kita sebut, aku nak tolong dia, aku nak tolong dia. Boleh tolong tak? Tak boleh tolong. Nak tolong dia kena ada perahu, kena ada bot, kena ada kapal untuk tolong pergi ambil dia. Sama juga dengan menggunakan herba. Nak tolong orang sakit jantung, boleh nak tolong. Macam mana nak tolong? Tidak ada kendaan nak tolong. Kendaannya itu ialah albumin, kapsul haruan. Jadi sebab itu kalau kita tak bagi kapsul haruan pada orang sakit kulit kah, orang operation kah, lambat herba itu bekerja, termasuk stroke. Kalau lambat dia bekerja, dia tak sabar. Orang boleh bersabar makan ubat kimia 10 tahun. Tapi kalau makan herba tak sembuh dalam masa 1 bulan, dia dah tak sabar. Ya, walaupun pengadilan itu tidak adil lah. Ya, kenapa bagi peluang kepada ubat kimia sampai 10 tahun, membawa sekantong ubat dengan rasa percaya, kenapa ubat herba hanya beri pada sebulan saja? Jadi kita perlu cepat. Apapun, walaupun tempoh masa itu pendek, dekat, tapi kita kena cepat. Herba kita harus cepat berkesan. Macam mana herba kita harus cepat berkesan? Dengan kita mengambil apa yang Pak Haji sebutkan tadi, iaitu mengambil haruan pasir atau albumin. Itu penting, penting sangat. Sangat-sangat penting. Kemudian apa yang Pak Haji nak sebut dekat sini, maka jantung ini dia jadi baik apabila kita boleh rehatkan dia. Bukan rehat suruh dia berhenti. Bukan kita kata berhentilah wahai jantung, cukuplah kamu bekerja hari ini, berehatlah, ambillah cuti selama sebulan, mati kita gitu. Bukan. Jantung itu kita rehatkan dengan dapatkan tidur yang berkualiti. Kalau tak boleh tidur, jantung kuat bekerja, kena rehat, tidur di awal malam. Di samping ambil buah mengkudu, kapsul mengkudu. Kapsul mengkudu itu untuk dapatkan tidur yang berkualiti kepada jantung yang bekerja, work hard, kerja kuat, kerja terus. Kemudian macam mana kita nak relaxkan jantung tersebut? Kita relaxkan dia dengan kita berikan dia dengan mengkudu. Itu adalah sangat-sangat penting dan sebagainya. Kemudian orang yang ada masalah jantung ini, Pak Haji pesan, dia tak boleh ambil rempah-rempahan, minyak, santan, dia tak boleh ambil itu. Dan sudah pasti merokok kena tinggalkan. Kalau dia nak merokok lagi, teruskan merokok dululah. Biar dia insaf tak mau merokok, barulah pada masa itu kita rawat menggunakan herba. Masya Allah, ya. Baik. Kemudian seterusnya Pak Haji nak sampaikan juga, kita boleh gunakan juga omega 3 untuk jantung. Sama seperti mana kita gunakan albumin.
Albumin kita gunakan untuk jantung, omega 3 juga kita gunakan untuk jantung. Masya Allah. Jadi kebiasaannya kena ingat ya, jantung ini dia jadi masalah bila dia dalam keadaan tak kuat, lemah. Kenapa dia jadi lemah? Kerana kadang-kadang air tak keluar daripada tubuh badan. Bila air tak keluar daripada tubuh badan, jantung itu terendam jantung. Jantung yang terendam dalam air. Jadi macam mana nak keluarkan? Kita tak boleh keluar. Banyak sekali orang datang jumpa dengan Pak Haji, tunjuk, tengoklah kami kaki bengkak, kakinya itu besar. Air semua. Bila ditekan itu tak timbul dia. Macam mana? Kita harus keluarkan. Macam mana cara nak keluarkan itu? Itulah kerjanya albumin. Kerja albumin. Sebab itu Pak Haji kata, kalau kita tidak ada albumin, kita tak boleh rawat. Buang sakit jantung, apa pun, termasuklah sakit kulit. Sakit kulit pun macam itulah juga. Kita tak boleh sembuh kalau kita tak berikan dengan kapsul haruan, sebab dia adalah merupakan, Pak Haji sebut sebagai apalah, front line. Maksudnya orang yang duduk di bahagian depan, pengobatan yang duduk di bahagian depan. Kalau apa masalah dalam diri kita, maka asid amino ni pergi dulu. Asid amino itu apa? Asid amino itulah yang memperbaiki semua kelemahan yang ada pada tubuh badan kita. Begitu jugalah dengan pohon-pohon. Pohon-pohon kenapa ya? Kenapa pokok durian tak sedap? Buah durian keras. Bahasa kita panggil mangkar. Keras, buah tu tak manis, tak sedap. Sebab apa? Sebab tak cukup asid amino. Di mana nak dapat asid amino ni? Dapat daripada ikan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita masuk kepala ikan yang kita potong-potong dalam dekat dengan pokok apapun yang ada buah, buahnya akan jadi berkualiti. Kepala ikan. Jadi oleh sebab itu, apa yang Pak Haji nak sebutkan ni, begitu juga asid amino dalam tubuh badan kita. Bila kita tak ambil asid amino yang cukup, maka semuanya jadi lambat. Kanser lambat sembuh. Ginjal tak sembuh terus. Kalau datang ke sini, insya-Allah Pak Haji ada obat untuk ginjal. Jangan hemodialisis, dengan izin Allah. Ambil ubat ini. Tetapi kalau orang yang hemodialisis sudah, itu susah. Sukar sikit. Tapi kalau doktor kata ginjal kamu ni sudah tinggal 10% yang lagi, kamu harus hemodialisis, itu insya-Allah dia tak akan guna hemodialisis. Itu ada di antaranya. Jadi sebab apa? Sebab kita rawat ginjal tu. Kita merawat ginjal itu dengan menggunakan herba, dan kita rawat sampai dia hidup, berkembang balik supaya ginjal tak rosak. Jadi sebab itu Pak Haji kata pengetahuan ini adalah pengetahuan yang sangat mahal. Pengetahuan yang mahal ini kalau diketahui oleh semua orang, nescaya orang akan datang menggunakan herba. Nescaya hutan-hutan kita akan dipelihara orang. Nescaya hutan-hutan kita ini dilarang untuk tebang. Kerana apa? Kerana nilai pengobatan tu lebih tinggi daripada tanam pokok-pokok untuk buat furniture. Sebab apa? Sebab pokok kecil macam ni pun mempunyai khasiatnya. Masya Allah. Jadi oleh sebab itulah, maka Pak Haji merayu bagi mereka yang muda-muda hari ni, mari belajar herba. Belajar herba. Kita ni kalaupun kita kata jangan sebut mahal lah Pak Haji nak belajar, nak ikut kursus. Mahal kalaulah kita ada duit suatu hari nanti. Kita kata murahnya kursus tersebut. Tapi orang nak pergi kursus sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi pada ketika itu, apa ada artinya wang pada kita? Ada wang yang banyak tapi sumber ilmu tidak ada. Bukan mudah untuk mempelajari dalam art atau kesenian di dalam pengobatan herba. Pengobatan herba bukan rebus-rebus, racik-racik, kemudian bagi orang makan begini-begini. Tak begitu. Dia mesti ada art, seni, art of healing. Jadi kalau kita belajar art of healing, itulah kita dapat merawat orang makin hari makin ramai. Makin hari makin ramai. Sebab apa? Sebab mereka lihat kesembuhan. Kalau kita rawat tak sembuh-sembuh,
Berartinya bukan salah herba. Herba dah betul dah, tapi seninya yang tidak ada. Bila seni tidak ada, maka ilmu itu jadi kaku. Bila ilmu jadi kaku, dia tidak memberikan kesembuhan kepada fizik ataupun ke dalam tubuh halus seseorang yang sakit. Sebab itu, bagi Pak Haji suka sangat kalau ada orang yang datang sini bawa buku, Pak Haji saya ingin nak belajar. Tetapi mesti jelas nak belajar apa. Saya ingin belajar semua ilmu, tak boleh gitu. Mesti ada, yang pertama mesti buka dulu tempat perawatan. Bawa masalah itu, Pak Haji, masalahnya saya rawat orang ni, tengok kesannya tidak menunjukkan kesan. Kenapa? Misal kata kena penyakit psoriasis, saya dah bagi herba tak mau sembuh, sikit pun tak mau sembuh. Sebab apa? Jadi kita kena boleh menjawabnya. Saya bagi stroke, tak bergerak lah Pak Haji. Kenapa? Saya bagi untuk kanser, juga tak berkesan. Jadi kesemuanya ini mesti dijawab dalam bentuk pengalaman yang Allah berikan kepada seseorang itu dalam pengobatan. Begitu juga dengan rawatan jantung. Kita kena ada pengalaman. Dan orang yang hadir kepada kita itu, dia mesti datang dalam keadaan merendah diri. Bukan merendah diri dengan kita, bukan merendah diri dengan Allah. Dia tak boleh sombong, dia tak boleh tunjuk pandai. Kalau dia kata begini, dia komplain herba yang kita bagi ni, dia tak akan jumpa jawapan. Dia kena ikut. Dia kena ikut sebab ini adalah merupakan pengalaman. Jangan ubah-ubah. Kita bagi 3, dia ambil 1. Tidak, dia kena ambil, dia kena terima. Ini adalah pengalaman. Pemerhatian kita observe, kita lihat dan menunjukkan kesan yang positif. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi insya-Allah bagi mereka-mereka yang ingin untuk mendalami dalam ilmu herba ni, bolehlah mengambil, menghubungi dengan Cik Asilah untuk mendapatkan keterangan bila kami dapat belajar di sini kemudian di mana kami nak tinggal, sebagainya. Tak boleh ramai-ramai. Kita cadang itu nak buat kursus, tak boleh ramai sangat. Tidak ada tempat nak duduk kat sini. Kalau setakat 10 orang tu bolehlah belajar. Yang lain-lain tu sebagainya. Dan datang dengan hati yang bersih. Jangan datang dengan hati yang nak menguji. Di sini bukan tempat nak uji-uji siapa pandai. Pak Haji tak mengaku jadi pandai. Jadi nak di sini tempat orang yang tawaduk. Datang dengan hati yang rendah kepada Allah. Tentang keilmuan ini bukan milik manusia, tetapi dia adalah keilmuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Mohon maaf kerana hari ini Pak Haji tak dapat untuk nak bagikan yang panjang-panjang, tak sempat sebenarnya sebab banyak sangat aktiviti-aktiviti kita yang kita sedang menanti untuk kita kerjakan. Tapi insya-Allah nanti esok Pak Haji akan qada balik maksudnya panjang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.